Sejahtera, Wanakum, Kacahau. Saya Suman Siwam kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali dengan satu topik berkaitan dengan warga negara Malaysia. Ya, isu ini baru-baru ini diperhangatkan. Ramai lagi antara rakyat kita tidak faham apakah itu kewarganegaraan. Ini IC saya contoh, saya tutup kan. Ya, saya tutup kan. IC dia punya nombor dan alamat saya, tujuan keselamatan. Saya nak bagi tahu pengetahuan berkaitan dengan kad pengenalan. Ramai antara kita lagi tidak tahu ya. Macam saya adalah warga negara lelaki. Macam saudara-saudari yang Melayu ini di bawah sini ada Islam. Ya, Islam itu mereka bukan letak saja-saja, yang itu bertujuan sebab kita negara berdaulat dan kita negara berperlembagaan. Ya, dan hari ini saya nak bagi tahu ataupun ceritakan apa yang saya faham atas pendapat saya untuk saudara-saudari mengetahui selanjutnya bila ada kegagalan daripada kad pengenalan, bila warga asing dapat kad pengenalan, ini benda kita boleh soalkan dengan kerajaan sebab ini adalah hak kita dan warga negara ini adalah hak kita. Seperti mana saya kata tadi, Islam dalam kad pengenalan, apakah tujuannya di situ? Ya, di situ tujuannya perkara 3 dalam Perlembagaan Persekutuan menyatakan ya, Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Pertama itu perkara 3. Perkara 11/4 ya, perkara 11 ini merangkumi kebebasan agama dan 11/4 yang saya kata tadi, dekat situ dia menyatakan undang-undang negeri dan berkenaan dengan wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya, undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam. Ya, di situ adalah topik besar untuk menjaga umat Islam di Malaysia disebabkan perkara 3. Dan ada lagi di banyak situasi ataupun perkara-perkara dalam perlembagaan. Yang ketiga adalah perkara 153, iaitu manifestasi daripada kesepakatan yang diikat ya apa perkara 153, yakni perkara 153 sebab ini melibatkan hak orang Melayu. Ya, sebab bila saya tengok di media sosial ada juga warga asing, orang Bangladesh dapat kerakyatan ataupun kewarganegaraan Bumiputera. Ya, macam kita, di manakah orang yang bukan agama Islam mereka diletakkan? Itu tujuan kita ada chip di sini. Ya, kita ada chip. Chip ini merangkumi kita punya agama dan kita punya detail. Ya, macam kami lah, macam saya bukan Islam. Macam kami dia ada chip ya, peraturan 4 sisi dan peraturan 5/2 iaitu PPPN 1990 iaitu peraturan pendaftaran negara. Di situ ada undang-undang yang diguna pakai untuk kad pengenalan. Bukan saja-saja mereka keluarkan. Dan bila saya katakan hari itu orang Melayu ini adalah orang Bumiputera ataupun orang asli adalah orang yang memiliki orang asal. Mereka ada mempunyai kad pengenalan yang berbeza yang menunjukkan mereka itu adalah orang Melayu. Sebab apa? Perkara 160/2 orang Melayu wajib beragama Islam ya, perlu bertutur dalam bahasa Melayu dan mengikuti adat budaya orang Melayu. Ini adalah satu topik yang penting saudara dan saudari. Sebab apa saya keluarkan IC saya nak tunjukkan saudara-saudari yang menonton video ini yang berbangsa Melayu, yang berbangsa Bumiputera, yang pribumi, di sini mereka ada tulis Islam. Itu adalah satu tujuan untuk menjaga agama rasmi negara. Perkara 3, agama rasmi negara ini adalah agama Islam. Kita kena mengakui walaupun apa bangsa sekalipun, negara ini ada perlembagaan, negara ini ada undang-undang, negara ini ada kedaulatannya yang tersendiri ya, dan mengikut sistem monarki dan mengikut sistem demokrasi. Kita perlu menghargai perlembagaan dan saya pun selalu mempertahankan perlembagaan. Di perlembagaan tidak ada kecacatan, tetapi bila ada individu mencacatkan perlembagaan, itu bukan masalah perlembagaan. Sebab apa saya katakan begitu? Sebelum ini ada tangan-tangan gaib ingin ya, dia orang nak hapuskan Islam, orang Islam punya tulisan di IC. Sebab ini gerakan-gerakan itu pernah ada dan pernah ada satu persoalan. Tetapi bagi saya benda ini penting. Sebab apa? Bila kita ada perbezaan dengan Bumiputera ataupun dengan bukan Bumiputera, benda tu tidak ada masalah pun mengikut perlembagaan, tetapi diolah-olah oleh orang politik umpama benda ini masalah kepada rakyat Malaysia. Dan saya tidak setuju sama sekali. Sebab apa? Di mana kita
diberikan kesamarataan dalam perkara 4 dari segi undang-undang pun sudah mencukupi. Itu adalah hak kita sebenarnya. Dan saya katakan perkara 11 tadi, iaitu berkaitan dengan kebebasan agama. Dan di sini pun tidak ada sekatan pada agama lain selagi mereka tidak mengganggu agama Islam. Tetapi bila kita lihat hari ini dari segi agama pun kita dah ada masalah, dan saya tidak mahu bersikap resis di sini. Saya cuma bagi satu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perlembagaan persekutuan di negara kita. Sebab perkara perlembagaan ini memberi satu hak yang besar, seperti mana saya pun pernah buat video-video berkaitan dengan orang asli sendirinya. Ya, benda ini adalah undang-undang persekutuan. Kita perlu utama sebab perkara 4 menyatakan undang-undang utama persekutuan adalah perlembagaan persekutuan. Kita perlu menghargai perlembagaan persekutuan seperti mana kita menghargai negara. Sebab kita tidak mahukan satu sifat tamak, kita tidak mahukan satu sifat pengkhianat. Sebab kita dah merdeka, selepas kita merdeka, kita mempunyai perlembagaan persekutuan untuk menyatukan rakyat. Tetapi hari ini perkara ini dah berbeza. Masing-masing